Assalamualaikum and hi guys. Okay, untuk video I kali ni, I akan explain serba sedikit pasal college yang I sedang belajar sekarang, which is College Professional Mara. Untuk adik-adik yang maybe tak tahu nak mohon kat mana, so I bagilah pendedahan serba sedikit pasal college ni. And hari tu I ada buat tweet dekat Twitter. I cakap for those yang nak tanya apa-apa pasal KPM boleh cari I saja je buat. Ingatkan 2-3 orang je DM. Sekali ramai gila. So I tak mampu nak balas satu-satu sebab banyak sangat. Jadinya I randomly ambil soalan-soalan yang korang tanya and I akan jawab dalam ni. But kalau korang ada soalan lain, korang boleh DM I. Okay? Okay, stay tuned. Okay, I beranggapan yang tengok video ni is budak-budak lepasan SPM je. Jadinya untuk lebih selesa, I akan bahasakan diri I sebagai akak, okay? Okay, nama akak Dina Emeline. Akak ambil course Diploma in Accounting dekat KPM Beranang. Sekarang akak baru habis SEM 3, nak masuk SEM 4. And okay, akak nak ingatkan kat sini yang konten video akak ni pasal College Professional Mara je, okay? KPM only. Bukan College Mara, bukan KPTM, bukan KUPTM. Pasal jangan tanyalah apa beza sebab akak tak berani nak jawab sebab akak student KPM. Okay? KPM only. Jom kita mula dengan soalan pertama. Soalan pertama, for those yang tanya nak mohon kat mana? Okay, korang boleh check out dekat website ni. Shing! Okay, dekat website tu korang boleh isi borang permohonan, korang boleh check kos-kos yang ditawarkan, korang boleh check syarat kelayakan and tempoh pengajian dia berapa lama. Lepas tu ada juga soalan lazim yang orang selalu tanya, diorang dah jawab dekat situ. Okay, tak silap akak check semalam, permohonan tu buka sampai 30 Jun. Jadinya siapa yang baru tengok video ni, korang kalau rasa nak mohon tu sempat lagi nak mohon, okay? Lepas tu, even though soalan lazim tu ada dekat situ, akak tahu korang takkan baca. Jadinya akak akan jadikan konten dalam video ni, okay? Akak akan repeat balik. Okay, soalan seterusnya, kos-kos apa yang ditawarkan kat KPM ni? Okay, so korang boleh tengok ni. Okay, next, KPM ada kat mana je? KPM ada dekat 6 tempat. Yang pertama, KPM Air Molek. Yang kedua, KPM Beranang. Beranang kat mana? Beranang dekat Selangor. Nombor 3, KPM Indra Mahkota dekat Pahang. Yang keempat, KPM Bandar Penawar. Yang kelima, KPM Seri Iskandar. Yang keenam, KPM Bandar Melaka. Okay, nanti korang bolehlah tengok course yang korang nak tu ada dekat KPM mana je sebab tak semua course ada dekat semua KPM. Ada certain course yang ada dekat KPM tu je. Jadi korang kena check, okay? Okay, dalam setahun KPM ada 3 kali intake. 3 kali intake, okay? Yang pertama Januari, yang kedua Julai, yang ketiga November. So macam korang tak silap intake korang ni start Julai kan. Jadinya ada yang first intake tu Julai, lepas tu ada next November, lepas tu next lagi Januari. Dia macam tu 3 kali dalam setahun, okay? Jawapan dia boleh. Awak boleh mohon KPM tapi awak kena masuk program IEP dulu. IEP tu apa? IEP tu Intensive English Program selama 2 bulan and lepas awak dapatkan grade sekurang-kurangnya C, tak silap lah C, lepas tu baru awak boleh masuk course yang awak nak tu. Semua course kecuali Diploma in English Communication, tu je awak tak boleh. Yang lain tu boleh. Awak boleh rujuk tarikh semakan status permohonan macam yang terpapar dekat dalam iklan. Okay, macam kita semua pun kalau kita buat permohonan something, kita pun kena alert dengan tarikh-tarikh tu. Maybe macam akak dulu, akak selalu tengok website bila tarikh tu keluar kan.
korang kena alert lah. Macam result lah juga kan, korang mesti tengok macam keep alert lah bila keluar tu. So korang tak boleh lah terlepas tarikh-tarikh penting tu, sebab kalau terlepas, mana tahu nanti korang kena confirmkan hari tu juga nanti korang yang melepas. Okay, jadinya korang kena alert. Jawapan dia, tak payah, tak perlu. Sebab apa? Sebab KPM, Kolej Profesional MARA ni kolej bantuan penuh kerajaan, di mana yuran pengajian dah dibiayai oleh MARA. So awak tinggal bayar yuran pendaftaran, koperasi muafakat, buku teks dan lain-lain kos lah kalau ada. Okay, macam akak, seingat akak time akak daftar tu, akak bayar yuran pendaftaran 320. Lepas tu buku tak silap 100 lebih ke kurang 100. Tapi depends lah buku apa yang korang kena pakai nanti. Maybe kurang 100, maybe lebih 100, tapi lebih kurang tu je. Lepas tu koperasi muafakat rasanya bawah 100. Jadinya nak kata 320 tu, amount tu adalah mampu untuk semua orang. Kalau nak dibandingkan dengan institusi pengajian lain yang belum apa-apa daftar dah 900, dah 1000, yang membuatkan korang terpaksa buat pinjaman PTPTN, buat pinjaman MARA. Tapi dengan harga 320 dekat KPM ni, korang tak payah pun sampai nak kena buat pinjaman itu, pinjaman ni, sebab nilai tu mampu. Yuran per semester pula, macam akak, tak silap akak lah, hari tu akak bayar untuk SEM 3 ni 180 kot. Tapi dalam lingkungan tu je untuk per semester tu. Lepas tu yuran muafakat 50 macam tu. Tapi korang jangan ambil nilai tu spesifik, tapi lebih kurang anggaran tu je. Tapi nanti kan korang dapat allowance. So kalau korang simpan allowance tu, bolehlah bayar untuk yuran semester korang. Tapi yang institusi pengajian lain tu pun kena bayar hostel lagi, kena bayar yuran semester lagi. So korang dah boleh save cost dah kat situ. Allowance ni ramai gila yang tanya. Okay, semua student akan dapat allowance 300 setiap bulan. Lepas tu tak silap cuti SEM ke short SEM, dia akan bagi 150 je. Tapi still lah, duit masuk juga. Okay, yang bestnya allowance ni maybe lah ada institusi pengajian lain yang bagi allowance lagi banyak daripada 300 tu. Tapi kena ingat yang mungkin nanti habis pengajian diorang kena perform, lepas tu kena bayar balik. Sebab kiranya allowance yang diorang dapat tu dalam bentuk pinjaman. Tapi korang taklah tak payah buat pinjaman apa-apa. Lepas tu allowance masuk lagi, korang tinggal belajar betul-betul je. Okay, macam orang lain tu maybe dapat allowance tapi diorang kena bayar balik, tapi korang tak payah. So manfaatkan. Okay, jawapan dia boleh. Awak habis ambil diploma dekat KPM, awak still je boleh masuk IPTA atau IPTS yang lain macam biasa, tak terikat apa-apa pun. Okay, lepas tu boleh dapat credit transfer ke time degree nanti. Jawapan dia depends on IPTA or IPTS yang awak masuk nanti and program apa yang awak ambil. Kalau match, so bolehlah credit transfer. Akak bagi contoh kat sini. Contoh je tau. Nanti awak claim pula akak cakap ni kan. Akak ambil diploma in accounting, akak nak sambung degree in accounting. So nanti kalau ada match subjek yang akak dah ambil, so bolehlah credit transfer. Tapi kalau tak ada, tak bolehlah. Okay, hostel kat KPM free, tak payah bayar apa-apa pun. Okay, free. Lepas tu SEM 1 wajib stay dekat hostel. Tapi SEM 2 and ke atas awak kena apply kalau nak duduk, nak stay lagi dekat hostel tu, sebab tempat limited. Jadi awak kena apply lah. Tapi biasanya kalau ada masalah internet ke, masalah line, masalah apa-apalah, awak boleh mohon and banyak mostly dapat stay hostel. Okay, lepas tu ada yang tanya, makan minum MARA sponsor juga ke? Okay, awak
kita bukan duduk asrama macam sekolah menengah dulu tau, macam duduk asrama yang kita bayar. Asrama pun kita bayar kan, beratus-ratus untuk makan setahun dekat Dewan Makan tu. Tapi MARA ni awak just bayar duit pendaftaran je tadi. So makan minum tanggung sendiri. Institusi pengajian lain pun tanggung sendiri makan minum. Sebab itulah awak dapat allowance tadi. Nama pun allowance sara hidup. So dengan 300 tu lah untuk awak guna untuk makan minum, untuk beli keperluan. 300 tu lah awak kena guna. Okay, macam institusi pengajian lain yang kan ada yang dapat allowance, ada yang tak dapat allowance. Yang tak dapat allowance tu, diorang dah lah makan minum sara sendiri kan. Lepas tu, diorang sara sendiri tu guna duit sendiri. Tapi korang dah dapat 300 tadi. So, korang tinggal top up je. Kalau lebih lah makan dalam sehari tu, maybe korang lebih lah 2-3 ringgit. So 2-3 ringgit lebihan dalam sehari tu korang kalilah 2 kali 30 kan, 60 ringgit kan. 60 ringgit lebih. 60 ringgit tu lah korang top up guna duit mak ayah korang bagi. So korang tinggal spend dalam sebulan tu 60 ringgit je sebab 300 dah dapat kan. Okay, sepanjang akak belajar dekat KPM Beranang and sepanjang online class, memang best gila sebab lecturer memang friendly, memang sporting, kawan-kawan pun best, memang menggila lah sama-sama. Lepas tu best lah, memang semua orang best. Lagi-lagi kalau belajar time SEM 1, akak sempat belajar dekat college, memang produktif sangat-sangat sebab pagi kelas, lepas tu belah petang tu korang boleh lah pergi main bola tampar ke, main badminton, bola jaring, frisbee. Memang akan korang tak duduk senyap lah. Lepas tu Acik Cafe pun best. Tak lah, memang best lah. Lepas tu dalam satu kelas, macam kelas akak 15 orang je. So macam sikit kan. Lepas tu tak ramai lah. Jadinya best sebab tak ramai. Macam tu. Soalan ni pun ramai gila yang tanya. Sebab maybe korang start nanti pun dengan online kan. Online class okay ke? Okay, part ni memang tak tipu. Nampak ke muka tipu? Tak kan? Okay, memang tak tipu. Part ni memang akak sangat sayangkan MARA. Sebab apa? Sebab MARA dia sediakan satu platform untuk online class tau. Macam time akak masuk SEM 1 tu, masuk-masuk diorang dah bagi ID untuk access Microsoft Teams. Tu apps yang korang akan guna nantilah untuk online class. Macam institusi lain maybe guna Google Meet, maybe guna Zoom, tapi kita guna Microsoft Teams. Memang senang gila sebab korang boleh meet kat situ, korang boleh hantar assignment kat situ, korang boleh dapat homework kat situ, buat homework kat situ, semua kat situ. Well organised lah orang kata. The best part is bila guna Microsoft Teams ni, korang boleh record kelas korang tu. Tak kisahlah korang korang student ke, korang lecturer ke, korang boleh record. Lepas tu contohlah tiba-tiba internet korang masalah, tiba-tiba blackout, tiba-tiba korang demam, tak boleh fokus, semuanya tiba-tiba. Jadinya korang boleh habis je kelas tu, korang boleh play balik macam play video kat YouTube. Korang boleh tengok balik apa konten kelas korang tu. Lepas tu korang boleh, kalau korang dah faham kelas tu pun, korang boleh tengok dan tengok lagi supaya korang faham subjek tu, faham apa yang lecturer tu ajar. Lepas tu kalau nak dibandingkan dengan face to face, kalau face to face kan korang masuk kelas, kalau korang pening ke apa, time tu tak boleh fokus, korang hilang lah apa yang belajar tu kan, kena belajar kat orang lain. Tapi dengan online class ni korang boleh repeat. Macam akak kan ambil diploma in accounting. Diploma in accounting 2 tahun, 2 tahun 6 semester. Kenapa jadi 6 semester? Sebab dia campur long semester dengan short semester. So long semester tu bila? Long semester tu Januari hingga Mei. Lepas tu Jun sampai September. Lepas tu short sem maybe November, December ataupun November, December rasanya. Dia 2 bulan. Kalau long semester dalam 5 bulan. Macam tu lah.
Then ada yang tanya akak personally, kenapa akak pilih KPM ni? Sebab akak pun dapat offer UiCam, akak dapat offer scholarship, tapi kenapa akak masuk KPM? Sebab ni antara sebab-sebab terbesar kita. Sebab-sebab terbesar akak pilih KPM. Yang pertama, sebab yuran dia affordable untuk semua orang. Maksudnya macam akak cerita tadi, yuran pendaftaran akak tahun lepas akak bayar 320 je. Lepas tu dengan yuran buku, yuran tu dalam 100 lebih macam tu. So maksudnya tak adalah sampai kena buat pinjaman PTPTN, tak payah nak sampai buat pinjaman MARA. So kita belajar nanti tanpa hutang. Faham tak? Yang kedua, sebab allowance sara hidup tu. At least kita dapatlah ringankan beban parents kita kan. Kalau kita mampu sekalipun, at least MARA bagi kita duit tu, kita bolehlah sara hidup kita sendiri. Tak adalah kita setiap bulan macam nak minta duit, ibu ayah nak guna duit untuk ni. At least kita dah ringankan sikit bebanan diorang tu, walaupun diorang mampu nak biaya kita kan. Sebab kita dapat 300 setiap bulan tu, so kita dapatlah ringankan beban diorang. Yang ketiga, sebab akak keluar daripada belajar nanti, akak nak keluar tanpa hutang. Maksudnya bebas hutang. Masa korang pun, kalau korang jadi student KPM nanti, korang kan tak payah buat pinjaman, tak payah nak buat itu, tak payah nak buat ini. Tahu-tahu allowance masuk kan. Lepas tu tak payah bayar balik. Lepas tu korang tinggal belajar rajin-rajin je. Lepas tu hujung nanti korang tak ada hutang. While kawan korang yang belajar dekat institusi pengajian lain tu buat pinjaman, lepas tu nanti diorang habis belajar, diorang dah ada hutang, diorang dah buat pinjaman kan. Macam kita tak payah macam tu. So best lah, tak ada hutang. Yang keempat, tempoh pengajian dia singkat. Rata-rata tempoh pengajian dekat KPM ni dalam 2 tahun hingga 2 tahun setengah. Macam akak, diploma in accounting, tempoh dia 2 tahun je. 2 tahun je tau. Kalau kawan-kawan akak yang lain dekat lain, dekat lain-lain tu, diorang 3 tahun, 2 tahun setengah. So dekat situ akak dah jimat dah. Maksudnya akak nanti kalau sambung degree, akak dah boleh jadi senior diorang dah. Faham tak? Akak dah sambung degree, diorang still diploma lagi. Padahal sama-sama je diploma kan. So kat situ korang dah boleh jimat masa. Tu paling penting, jimat. So habis cepat, kerja cepat. Nombor 5, akak nak dapat peluang untuk dapat tajaan MARA time akak habis diploma nanti untuk sambung degree dekat overseas. Sebab maybe certain daripada korang tahu kot, tapi untuk yang tak tahu tu akak nak bagi tahu lah ni. Ni peluang tau. Peluang student KPM yang habis grad nanti, korang pointer korang 3.9 ke atas, korang ada peluang untuk dapat sponsor daripada MARA untuk sambung degree ke overseas. Maybe Australia, maybe mana-mana, under MARA. So itulah yang akak kejar. Faham tak? Korang belajar rajin-rajin dekat KPM ni, yuran murah, lepas tu allowance masuk, belajar allowance masuk, lepas tu degree nanti ada peluang untuk dapat tajaan MARA. Untung tak? Sebab yang terakhir sekali ialah akak dapat peluang untuk belajar Mandarin. Macam kos akak, time SEM 1 lagi, kita orang ada subjek Mandarin. So dapatlah peluang belajar Mandarin. Selama ni tak pernah belajar Mandarin, belajar Arab je kan. Dapat peluang belajar Mandarin. Orang lain tu nak masuk kelas Mandarin bayar tau. Awak dah lah masuk KPM, yuran dia affordable, lepas tu dapat belajar Mandarin pula tu. Best tau belajar Mandarin. Tajahau. Okay, so tu je lah konten untuk video akak kali ni. Jadinya kalau korang ada apa-apa soalan lain yang akak boleh jawab, korang bolehlah komen kat bawah, ataupun carilah akak kalau jumpa kat Instagram ke dekat mana-mana lah. Okay, lepas tu
nak diingatkan lagi sekali, konten video akak ni pasal College Professional Mara je tau. Bukan College Mara, bukan KPTM, bukan KUPTM. KPM je. Sebab akak tak berani buat konten pasal college-college lain. Lepas tu, nak bagi tahu sangat, akak buat video ni sebab nak bagi pendedahan je. Akak tak dapat apa-apa pun buat video ni. Tak ada dapat commission ke, tak ada dapat apa-apa pun. Just nak share dekat korang. Kalau korang tak tahu nak mohon kat mana, mohonlah dekat KPM. Okay? So, bye-bye. Selamat berjaya.